Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Puan Ros Anita Kartini binti Muhammad bagi bersyarah kod subjek BMMB 1104 Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Saya Muhammad Nazmi bin Muhammad Nawawi bersama lagi dua rakan saya iaitu Amirah Wafiah dan juga Nurul Fahana. Baiklah, kita pergi yang pertama iaitu pengenalan sastra. Sastra kanak-kanak ialah karya sastra yang dihasilkan dalam bentuk buku yang boleh dibaca oleh kanak-kanak mengikut peringkat umur dan mampu menimbulkan keseronokan kepada mereka untuk membaca dan menghayati cerita-cerita dalam buku tersebut. Sastra kanak-kanak juga ialah sebagai salah satu ejen yang menjurus kepada pembangunan diri seseorang manusia, itu sama ada daripada segi emosi, pemikiran atau daripada segi kebahasaannya. Ketiga-tiga aspek ini akan terus berkembang, yakni di mana semakin banyak karya sastra yang dibacanya, semakin bertambah perkembangan yang berlaku dalam diri kanak-kanak itu. Sebelum saya mulakan, terdapat 6 ciri-ciri asas kritikan sastra. Antaranya ialah kritikan sanjungan, kritikan teguran, kritikan saranan, kritikan pendekatan, kritikan penganalisisan dan kritikan penilaian. Kritikan ini ialah kata-kata atau ulasan dari seseorang terhadap sesuatu yang dibacanya. Jom ikut cikgu nyanyi lagu Tepuk Amai-Amai. Jom! Tepuk amai-amai dalam kubu-kubu, tepuk ramai-ramai emak ubah susu, susu lemak manis, santan kelapa muda. Adik jangan menangis, emak ada kerja. Tepuk amai-amai dalam kubu-kubu, tepuk ramai-ramai emak ubah susu, susu lemak manis, santan kelapa muda. Adik jangan menangis, emak ada. Jadinya kita pergi yang seterusnya iaitu dengan lagu atau puisi kanak-kanak yang telah saya pilih, iaitu lagu Tepuk Amai-Amai. Lagu Tepuk Amai-Amai ini ialah satu lagu yang sangat popular dan sering dimainkan kepada kanak-kanak. Lagu ini tidaklah begitu panjang untuk dihafal dan iramanya yang begitu mudah untuk ditangkap oleh kanak-kanak. Kita pergi pula ke ciri-ciri kritikan yang terdapat dalam lagu Tepuk Amai-Amai ini. Setelah saya mengenal pasti, saya mendapati terdapat satu kritikan sastra di dalam lagu ini, iaitu kritikan sanjungan. Sebelum saya pergi yang seterusnya, ingin saya jelaskan terlebih dahulu apakah itu kritikan sanjungan. Istilah daripada perkataan sanjungan ini ialah penyataan rasa kagum atau senang hati terhadap orang lain. Jadinya, kritikan sanjungan ini bermaksud memuji karya dan pengarangnya yang boleh menyerlahkan satu pemikiran atau idea yang sangat bernas dalam penulisan lirik lagu. Jadinya kita bagi kepada kritikan sanjungan yang terdapat dalam lagu. Antaranya ialah ayat yang digunakan adalah sangat mudah untuk difahami. Contoh yang dapat kita lihat ialah pada rangkap 2 baris 3 dan 4 dengan liriknya ialah adik jangan menangis, emak pergi kerja. Ayat ini ingin memberitahu dan menyatakan bahawa seorang ibu sedang memujuk anaknya supaya tidak menangis atau berteriak kerana ibu ingin pergi bekerja. Di sini dapat kita lihat penggunaan ayat yang tidak begitu mendalam daripada segi perkataan dan maknanya, sekaligus dapat memudahkan kanak-kanak untuk memahami ayat tersebut kerana semua anak-anak tahu apa yang dimaksudkan dengan menangis dan apa juga yang dimaksudkan dengan pergi bekerja. Kita pergi yang kedua pula, iaitu setiap perkataan mempunyai maksud yang tersirat. Contohnya, pada rangkap 1 baris terakhir, iaitu emak upah susu, yang membawa maksud seseorang ibu itu sedang mengambil hati anaknya dengan menawarkan untuk memberi ganjaran. Contoh yang selalu kita lihat ialah seseorang ibu menyuruh anaknya duduk diam-diam di rumah, dan sekiranya anak itu mengikut arahannya, ibu akan membelikannya mainan. Atau sekiranya anak itu masih dalam lingkungan bayi, ibu akan menyusukannya.
Kita pergi yang terakhir, iaitu wahana kesantunan bahasa dan budaya. Jadinya mesti ramai tertanya-tanyakan, apakah kaitannya lagu ini dengan wahana kesantunan bahasa dan budaya? Dalam lagu ini, sekiranya kita faham secara lebih mendalam, lagu ini ingin menjelaskan terdapat satu nilai murni yang di mana menunjukkan kasih dan sayangnya seorang ibu itu terhadap anaknya. Sebelum saya ceritakan secara lebih terperinci, lagu ini bukan sahaja mempunyai maksud yang mendalam, namun lagu ini sering dijadikan ucapan seorang ibu kepada anaknya jika ingin bekerja. Jadinya dapatlah kita lihat bagaimana bahasa yang disampaikan seorang ibu itu kepada anaknya melalui dengan penyampaian secara berlagu. Lagu ini mempunyai banyak kelebihannya, iaitu nilai yang ingin disampaikan berkaitan dengan kasih sayang dan cinta seorang ibu terhadap anaknya tidak akan terbalas dengan apa pun. Perjuangan ibu dalam membesarkan anaknya sehinggalah dewasa adalah sangat luar biasa. Ibu ialah seorang insan yang melahirkan kita di dunia ini, dan setiap manusia permulaan kehidupannya adalah bermula dengan seorang ibu. Jadinya sebagai seorang anak, lagu ini telah menunjukkan betapa besarnya pengorbanan seorang ibu terhadap kita. Maka hormatilah dia selagi dia masih ada. Kerana dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, datanglah seorang pemuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanyakan kepada Rasulullah, siapakah yang aku harus berbakti ya Rasulullah? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu, ibumu, ibumu dan ayahmu. Berdasarkan potongan hadis di atas, jelaslah menunjukkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedudukan seorang ibu itu pada kedudukan yang paling tinggi dalam Islam. Di sini menunjukkan bahawa pentingnya kita sebagai anak untuk menghormati ibu dan bapa kita, kerana merekalah menjaga kita daripada kita lahir hinggalah hari ini. Lagu ini bukan sahaja lagu hiburan, malah lagu ini mengajak kita sebagai masyarakat supaya menghormati seorang ibu. Dalam lagu ini juga, kanak-kanak diajarkan pergerakan dan gaya tepuk. Pergerakan ini melambangkan kegembiraan ketika menyanyikan lagu tersebut. Ia bukan sekadar perbuatan biasa supaya kanak-kanak berasa seronok dan terhibur. Ia juga membantu perkembangan motor dan kognitif kanak-kanak. Pergerakan ketika menyanyikan dapat merangsang minda serta membina emosi gembira dan secara tidak langsung membentuk perkembangan dan personaliti yang positif. Selain itu juga, lagu Tepuk Amai-Amai juga dapat meningkatkan keyakinan diri kanak-kanak apabila bernyanyi dan membantu mereka dalam sebutan sesuatu perkataan. Sebutan yang dinyanyikan akan membetulkan sebutan sesuatu perkataan itu secara jelas dan tepat. Dalam lagu kajian iaitu Tepuk Amai-Amai, boleh dilihat bahawa lagu ini adalah satu bentuk lagu yang berbentuk pujukan yang diikuti dengan pergerakan tepukan. Kebiasaannya, lagu ini dinyanyikan oleh si ibu untuk memujuk anak yang sedang menangis. Gerakan tepukan dalam lagu ini adalah untuk menunjukkan emosi gembira dan seterusnya membuatkan kanak-kanak terhibur dengan pergerakan tersebut dan berhenti menangis. Baiklah, itu sajalah daripada saya dan saya akan teruskan pembentangan kepada pembentang seterusnya. Siapa tahu lagu Lompat Si Katak Lompat? Saya! Kalau macam tu, jom nyanyi sama-sama dengan cikgu. Yeay! Lompat si katak, lompat, lompat. Lompatlah tinggi, tinggi, tinggi. Cepatlah adik, cepat.
Lagu Lompat Si Katak Lompat ialah lagu rakyat yang ditujukan khas kepada kanak-kanak dan masih terkenal sehingga sekarang. Lagu Lompat Si Katak Lompat ini merupakan lagu yang sangatlah menarik dan merupakan antara puisi kanak-kanak yang paling menonjol dan lebih sering dinyanyikan berbanding dengan puisi kanak-kanak yang lain. Terdapat beberapa asas kritikan sastra yang boleh dilakukan. Antaranya ialah kritikan sanjungan. Sebelum itu, istilah sanjungan bermaksud pernyataan rasa kagum atau senang terhadap orang lain. Jadi, kritikan sanjungan bermaksud memuji karya dan pengarangnya yang menyelahkan pemikiran yang bernas di samping menampilkan elemen dalaman karya yang baik dan menarik. Sebenarnya, lagu ini diciptakan bukan sahaja untuk asbab hiburan semata-mata, malahan terdapat pelbagai maksud tersurat dan tersirat dalam puisi kanak-kanak ini. Pembaca boleh mengesan mesej-mesej yang ingin disampaikan dalam puisi tersebut. Contohnya, dalam rangkap pertama puisi tersebut yang berbunyi, lompat si katak lompat, lompatlah tinggi-tinggi, cepatlah adik cepat, cepatlah bangun pagi-pagi. Dalam puisi ini, pengarang menggunakan unsur alam iaitu seekor katak sebagai subjek untuk menyampaikan mesej. Lagu Lompat Si Katak Lompat ini juga menarik untuk diperkatakan kerana pengarang mampu untuk memikirkan lirik lagu yang bernas untuk memberikan pengajaran kepada semua. Penggunaan frasa lompatlah tinggi-tinggi ini digunakan kerana mempunyai makna yang tersirat, iaitu golongan ini disarankan agar berusaha selagi mampu untuk mengejar cita-cita mereka. Pemikiran ini wujud apabila masyarakat Melayu mengambil iktibar daripada kejadian seekor katak yang perlu melompat untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Kita boleh membuat tanggapan bahawa sekiranya katak tidak melompat, maka katak tidak dapat bergerak ke mana-mana. Sekiranya katak tidak melompat lebih tinggi, maka katak tidak dapat pergi dengan lebih jauh. Penggunaan karakter adik pula dikatakan merupakan diri kanak-kanak yang membaca puisi itu sendiri. Pandangan dunia ini pula disamakan dengan kanak-kanak yang malas belajar sehingga menyebabkan mereka gagal untuk menerokai minat dan memajukan potensi diri sendiri. Dalam ayat terakhir, rangkap pertama juga menyatakan bahawa cepatlah bangun pagi-pagi. Rutin harian bangun pada waktu pagi dapat diterapkan dalam diri kanak-kanak apabila mereka menyanyikan lagu ini kerana mesej yang ingin disampaikan dapat difahami dengan mudah dan jelas. Asas kritikan sastra yang kedua yang boleh dilakukan ialah kritikan pendekatan. Sebelum itu, kritikan pendekatan boleh dibahagikan kepada beberapa jenis, iaitu pendekatan intristik, pendekatan moral dan pendekatan psikologi. Namun, saya akan mengulas berkenaan puisi Lompat Si Katak Lompat ini dengan pendekatan moral sahaja. Apakah yang dimaksudkan dengan pendekatan moral? Baiklah, menurut Warnock dalam bukunya yang bertajuk The Object of Morality mengatakan bahawa moral bermaksud cara atau berbagai-bagai cara untuk melihat dan mempersoalkan isu-isu yang berhubung dengan perbuatan atau tingkah laku. Dalam erti kata lain, pendekatan moral adalah berkaitan dengan penelitian terhadap nilai-nilai moral dan agama. Karya puisi kanak-kanak ini merupakan sebuah karya yang berkualiti
kerana penghuraian mesej yang jelas bagi kanak-kanak, di samping mempunyai nilai-nilai murni yang sangatlah banyak untuk dijadikan panduan oleh kanak-kanak. Seperti dalam ayat terakhir rangkap keempat, iaitu cepatlah pergi mengaji. Pembaca boleh membuat tanggapan yang pengarang bukan sahaja menekankan tentang pelajaran semata-mata, tetapi kita juga tidak boleh lupa menimba ilmu agama. Dalam puisi ini dapat menerapkan kepentingan mempelajari agama dalam diri kanak-kanak dari sewaktu kecil supaya ilmu dunia dan ilmu akhirat dapat diseimbangkan dalam kehidupan mereka. Memetik kata-kata Albert Einstein, ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Oleh itu, kita dapat lihat betapa pentingnya keseimbangan ilmu dan agama dalam kehidupan kita. Dalam rangkap ke-6 yang berbunyi, kalau kita rajin usaha, tentu kita berjaya, hidup aman bahagia. Terdapat maksud tersurat dalam rangkap ini di mana pengkarya mengatakan bahawa jika kita berusaha dan rajin dalam kehidupan kita, kita dapat mencapai kejayaan dan dapat hidup dengan aman dan bahagia. Dalam rangkap seterusnya pula, ada menyatakan bahawa kalau adik tidak malas, rajin tiap hari, tentu usaha jaya. Melalui ayat tersebut, kanak-kanak dapat memahami puisi itu dan dijadikan sebagai pegangan bahawa jika mereka tidak malas, justru kejayaan akan menjadi milik mereka. Oleh itu, secara ringkasnya, dapatlah kita nilai pengajaran yang terdapat dalam puisi kanak-kanak ini ialah semua individu, terutamanya kanak-kanak, perlu belajar bersungguh-sungguh dan mencabar kemampuan mereka untuk mencapai kejayaan yang luar biasa. Dengan adanya karya puisi kanak-kanak seperti lagu Lompat Si Katak Lompat ini, nilai murni dapat dicorakkan dalam diri kanak-kanak kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kalau dengan Cikgu Nami, nyanyi lagu Tepuk Amamai. Kalau dengan Cikgu Fahana pula, nyanyi lagu Katak Sekata Lompat. Kalau dengan Cikgu, nyanyi lagu Rasa Sayang. Nak tak? Wah, Nak. sayang, rasa sayang, sayang. Yeay!
Lagu Rasa Sayang ini merupakan sebuah lagu kanak-kanak yang bertujuan untuk menggalakkan kanak-kanak untuk menyayangi orang ataupun perkara di sekeliling mereka. Berdasarkan puisi kanak-kanak Rasa Sayang, terdapat beberapa asas kritikan sastera yang digunakan untuk menganalisis supaya menjadi sebuah hasil karya yang lebih berkualiti. Antara asas kritikan sastera yang digunakan dalam lagu Rasa Sayang ini ialah kritikan sanjungan. Seperti yang dinyatakan oleh Saudara Nazmi pada awal perbincangan tadi, kritikan sanjungan ini bermaksud penyertaan rasa kagum dan senang terhadap orang lain. Kritikan ini memuji karya dan pengarangnya yang berupaya menghasilkan pemikiran bernas serta dapat menampilkan elemen karya yang menarik. Kritikan sanjungan ini juga ditujukan kepada pengarang kerana memiliki daya intelektual, ketajaman dan kebernasan fikiran. Jadi, kritikan sanjungan yang terdapat dalam lagu Rasa Sayang ialah dalam puisi kanak-kanak Rasa Sayang, pengarang telah menggunakan bahasa yang sesuai dengan pemahaman kanak-kanak. Pengarang menggunakan bahasa yang mudah difahami dan sesuai dengan budaya masyarakat asal. Pengarang juga menyelitkan banyak unsur pengajaran dalam lagu tersebut. Pengajaran dalam puisi kanak-kanak amatlah digalakkan kerana kanak-kanak ini akan sentiasa mempelajari sesuatu seawal usia mereka masih kecil. Sebagai satu karya sastera kanak-kanak, lagu Rasa Sayang ini telah memiliki kandungan pengajaran yang positif dan bermanfaat bagi pendengar, terutamanya kanak-kanak. Pengajaran tersebut merupakan nilai-nilai kehidupan, moral atau budaya yang dapat diterima manfaatnya kepada kanak-kanak. Lagu Rasa Sayang ini mengandungi makna tentang persahabatan, kasih sayang, kebersamaan dan keindahan alam. Moral dan nilai-nilai yang terkandung dalam lagu ini sangat relevan dengan kehidupan manusia. Seterusnya, muzik dan irama yang digunakan juga menarik untuk didengari. Dalam lagu Rasa Sayang, pengarang menggunakan muzik tradisional Melayu dan menggunakan irama lembut yang mengharmonikan lagi lagu tersebut menjadikannya lebih menarik untuk didengari. Kritikan kedua yang terdapat dalam lagu Rasa Sayang ini ialah kritikan teguran. Kritikan teguran ini merupakan kritikan yang bersifat memberi teguran dan peringatan secara ikhlas. Ia lebih praktikal kerana pengkritik melaksanakan kajiannya dengan lebih berimbang dan menyatakan keistimewaan, kekuatan teks berkenaan dan menunjukkan kekurangannya. Jadi, lagu Rasa Sayang ini pada realitinya mempunyai pelbagai versi dan variasi lirik serta iramanya yang di mana masing-masing mempunyai interpretasi yang berbeza. Pendekatan interpretasi yang tidak menitik beratkan asal-usul lagu seharusnya dikritik kerana mengubah makna lagu dan dapat merosakkan keaslian lagu tersebut.